Apakah tindakan ini tidak bercanggah dengan undang-undang yang ada di negara ini? Atau sememangnya UMNO berhak sepenuhnya untuk memperalatkan institusi masjid dan surau ini untuk kepentingan politik mereka? Sudah tentu di sana ada peraturan-peraturan yang jelas berhubung dengan perkara ini. Dalam konteks negeri Selangor ini, masjid ini bidang kuasa untuk melantik ataupun mentadbir masjid ini terletak di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Selangor. Maknanya mereka berhak untuk melantik ahli jawatankuasa masjid. Contohnya Nazir masjid, Nazir, Imam dan juga Bilal. Ini dilantik oleh yang dilantik oleh Majlis Agama Islam. Bagaimanapun, dari segi praktiknya yang berlaku ialah pihak Majlis Agama Islam telah pun memberikan kuasa itu kepada pihak ahli qaryah masjid sesuah qaryah itulah. Maknanya kalau katakan di Subang Jaya dilantik dan kuasa qaryah itu untuk melantik. Jadi berdasarkan praktik ini yang telah berlaku begitu lama, masjid-masjid di Selangor ini mereka melantik ahli kuasanya melalui proses demokrasi lah. Maknanya adanya pemilihan yang dilakukan. Dan apabila pemilihan telah dibuat, nama-nama yang telah dicadangkan oleh anggota qaryah itu ataupun ahli qaryah itu diserahkan kepada MAIS, dan MAIS tidak, setakat yang saya lihat sebelum ini, tidak ada pun bantahan terhadap nama-nama yang diberikan itu. Malahan dari segi praktiknya MAIS telah pun meminta supaya ahli qaryah itu menubuhkan badan kebajikan ahli qaryah. Jadi mereka telah menubuhkan itu atas rekomendasi daripada pihak MAIS dan JAIS. Jadi nama-nama yang dilantik itu ialah orang-orang qaryah. Mereka lebih mengetahui tentang siapakah yang layak untuk menjadi tangkuasa masjid. Tidak wajarlah kalau kita melantik seorang imam yang tidak pernah pergi masjid, ataupun dari segi akhlaknya tak baik, dari segi dia bukan ahli qaryah di situ. Jadi yang lebih mengetahui tentang tabiat ataupun nature kepimpinan untuk memimpin masjid itu ialah daripada ahli qaryah sendiri. Atas dasar itulah MAIS telah telah dari segi praktiknya meminta supaya ahli qaryah melantik. Dan apabila berlakunya pelantikan yang sedemikian, iaitu ahli qaryah melantik kemudian yang di-endorse oleh pihak MAIS, selama ini tidak ada masalah. Maknanya MAIS selalunya tidak ada masalah untuk endorse nama-nama yang dipilih. Sebab apa? Mereka tahu bahawa mereka yang dipilih ni orang yang memang selalu pergi masjid. Mereka telah berjaya membuktikan bahawa masjid itu dimakmurkan apabila mereka dilantik. Isu yang mula timbul apabila ada campur tangan politik. Apabila setengah-setengah masjid ini dilihat, kalau kita nak gunakan, terlalu makmur lah. Terlalu makmur dalam arti kata masjid ini memang dari segi semayangnya, ahli jemaah yang datang ramai, dari segi program-program ilmu, kuliah-kuliah ilmu ni begitu baik dan berterusan, dan penceramah-penceramah yang datang itu telah berjaya mengisi program-program ilmu yang telah memantapkan lagi dan menambah ilmu pengetahuan ahli qaryah itu. Jadi atas kerana faktor tersebut menyebabkan kepahaman yang tinggi ni di kalangan orang-orang yang datang ke dalam masjid itu, menyebabkan pihak politik tertentu merasakan terancam. Maka mereka mula menuduh bahawa masjid-masjid ini telah dipengaruhi oleh politik pembangkang. Mereka lebih khususkan kepada PAS lah. Apabila masjid-masjid ini mula dah mengajar, memanggil penceramah-penceramah yang dirasakan penceramah ini penceramah PAS, walaupun mereka tidak menyebut PAS, menyebut Islam sebagai adin saja. Jadi atas dasar itulah pihak JAIS mula telah mengganggu masjid-masjid ini. Dan memang sebenarnya saya sendiri telah dapat salinan surat daripada UMNO kepada pihak JAIS, kepada pengarah JAIS yang meminta supaya beberapa buah masjid di Selangor ini diambil tindakan, dipecat jawatankuasanya dan diganti dengan pimpinan yang baru.
Dan saya sendiri telah memfailkan lebih kurang 5 buah kes yang melibatkan kuasa masjid itu dipecat, sehingga kan di Bangi itu, di Masjid Juli Perak ataupun Surau Juli Perak itu melibatkan bukan saja jawatankuasa dipecat, malahan masjid itu telah dirobohkan. Jadi itulah puncanya yang menyebabkan sekarang ini berlaku pertemuan antara pihak jawatankuasa masjid dengan pihak JAIS. Apabila ada campur tangan politik, masjid tempat semayang dilakukan, maksud semayang Jumaat, Jubli Perak ini asalnya memang surau, tapi kemudian telah dinaikkan taraf kepada masjid apabila jawatankuasa ini telah memohon supaya MAIS membenarkan mereka menunaikan solat Jumaat, dan mereka telah menunaikan solat Jumaat. Dan memang apabila ada surau itu menyebabkan memang lebih mudah orang di situ untuk hadir semayang lah. Dan masjid itu telah begitu aktif dari segi membuat program-program aktiviti-aktiviti ilmu ini. Dan kesan daripada itu, akhirnya mereka telah membuat keputusan, dan keputusan yang malangnya keputusan itu dibuat bukan oleh MAIS. Walaupun MAIS yang patutnya bertanggungjawab untuk mengeluarkan notis sama ada nak berhentikan ataupun nak terminate jawatan jawatankuasa ataupun nak tutup masjid dan sebagainya. Tapi yang berlaku ialah satu mesyuarat yang bukan mesyuarat MAIS telah membuat keputusan. Dalam keputusan itu dikatakan bahawa jawatankuasa telah ditamatkan perkhidmatan dan masjid itu dilarang mana-mana orang untuk menunaikan solat, termasuk solat 5 waktu di surau itu, dan surau itu telah dirobohkan. Dan kes ini juga telah dibawa ke mahkamah, akan didengar pada bulan 9 September ini. Ketika pemimpin UMNO Selangor melalui JAIS berusaha keras merampas dan menutup masjid serta menyaring guru-guru agama, maksiat berleluasa di luar sana. Kilang-kilang arak, pusat perjudian dan segala jenis pusat hiburan tumbuh melata. Ketika rakyat bising, Menteri Besarnya Datuk Seri Khirtoyo bertindak. Tetapi, apakah tindakan yang menyeluruh atau kroni-kroni mereka terselamat? Atau ia sekadar untuk kepentingan politik sahaja? Apa yang sedang berlaku di negeri Selangor ni, di mana banyak tumbuhnya pusat-pusat hiburan, pusat-pusat maksiat, merupakan satu bukti yang jelas bahawa JAIS dan MAIS tidak begitu berkesan dalam peranan mereka untuk membimbing rakyat, khususnya umat Islam. Dan ini merupakan satu masalah yang tidak akan dapat mereka atasi selagi mana mereka dipimpin oleh orang-orang yang tidak ikhlas dan tidak bersungguh-sungguh dalam persoalan menghayati ajaran-ajaran Islam. Kita semua tahu yang menjadi pengarah JAIS, yang menjadi pengarah MAIS tidak semestinya daripada golongan orang-orang yang mempunyai latar belakang keagamaan. Maka ustaz-ustaz, orang-orang yang kelulusan keagamaan yang bekerja di JAIS, yang bekerja di MAIS, akhirnya terpaksa tunduk kepada golongan-golongan yang sebahagian daripada mereka langsung tidak menghiraukan tentang soal pantang larang dan hukum hakam keagamaan. Jadi inilah yang berlaku di negeri Selangor atau mungkin di Ampang dan seluruh negara, di mana terdapat selective prosecution. Sama ada dalam kes rasuah, kerana kita tahu bahawa Abdul Qudus ni cuma boleh dikatakan sebagai ikan bilis sahajalah. Terdapat orang-orang besar lain ataupun mereka-mereka yang lebih besar, yang lebih berkuasa di Ampang Jaya, yang perlu disiasat dalam kes rasuah ini. Sebab kita melihat bahawa hanya apabila rakyat orang kata membuat aduan, rakyat secara menyeluruh membuat aduan dan membuat bising lah, memanggil media dan sebagainya, baru ada tindakan. Tetapi sebelum ini terdapat premis-premis haram yang kita tahu, yang ramai yang mengetahui bahawa ia tidak mempunyai lesen dan sebagainya, tidak diambil tindakan. Tetapi kenapa setelah orang ataupun orang ramai membuat aduan baru diambil tindakan? Wahal saya rasa PBT tahu kewujudan premis-premis ini. Sebab kita kalau melihat balik kepada sebelum Pilihan Raya 1999, tahun 1998, di mana MPAJ sendiri mengakui bahawa terdapat banyak premis-premis haram ketika itu, tetapi tidak ada tindakan. Jadi bermakna benda tu ada, tetapi kenapa tidak ada tindakan sehingga rakyat membuat aduan? Sepatutnya sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, mereka sepatutnya membuat tindakan sebelum rakyat
membuat aduan atau perkara ini menjadi satu isu yang besar? Sebenarnya selektif lah, yang seperti mana yang kita melihat bahawa bukan semuanya yang ditutup, yang terlibat dalam premis-premis haram ini ditutup. Seperti saya kata dalam seperti kes Kapten Mesara Abdul Qudus, bahawa prosecution dan juga tindakannya selektif, bukan kepada semua. Saya bukan nak cakap bahawa yang terlibat itu kroni-kroni mereka atau dilindungi, tetapi rakyat boleh melihat bahawa tindakan hanya kepada segelintir pengusaha-pengusaha atau premis-premis, seperti mana tindakan ataupun penyiasatan atau dakwaan hanya pada segelintir pegawai-pegawai yang terlibat.